Assalamualaikum guys, welcome back. Semalam ramai berkongsi dan juga bercerita tentang satu kisah yang menyayat hati. Kecuali kalau korang baru turun ke bumi dan tak tahu yang Malaysia masih lagi dalam mood PKP. Malah kalau korang bukan orang Kayangan, korang mesti tahu yang sekarang ni aktiviti merentas negeri adalah tak dibenarkan dan menjadi semakin ketat selepas ada beberapa insan yang rasa diri tu konon berdarah kuning merentas negeri atas alasan sampah hingga menimbulkan kemarahan netizen dan sampai pihak berkuasa dikecam dan sebagainya. Anyway, back to the topic. Ada satu sharing daripada seorang pengguna media sosial yang bernama Aida Najwa yang membuatkan ramai bersimpati. Puan Aida baru sahaja kehilangan seorang insan yang penting dalam hidup dia, iaitu ayahnya sendiri. Siapa yang tak terkilan weh? Parents kau meninggal tapi kau tak dapat jenguk dan kau tak dapat bertentang mata untuk kali terakhir. Dekat sini aku nak highlight apa yang Puan Aida cakap. Aku sangat terkilan sebab tak dapat jumpa Abah minggu lepas. Hari Sabtu Abah call. Abah kata, "Along, tolong hantar Abah pergi hospital. Abah kena betulkan tapak dialisis. Jarum tu dah tercabut. Pusat dialisis tak boleh nak buat dialisis." Aku pun kata okey, sebab aku ada kat KL. So aku kena pergi mohon interstate travel dari polis. Okey, lepas tu polis cakap, "Awak tak ada adik-beradik lain ke yang boleh tolong?" Aku jawab, "Tak. Adik saya kerja. Satu lagi tak boleh drive." Polis pun dengan selamba, "Kalau tak pandai drive, takkan book Grab pun tak pandai." Ya Allah, aku rasa nak lempang aja polis ni. Aku masih sabar. Aku cakap, "Encik, Abah saya OKU. Susah sikit nak jalan." Pada fikiran aku, apa salahnya bagi anak yang buat tanggungjawab tu? Bukan nak jalan-jalan, nak membantu Abah untuk tujuan perubatan. Polis pun sambung, "Tak ada jiran ke yang boleh tolong?" Aku terkebil-kebil pandang polis tu. Macam tak percaya dia boleh suruh jiran instead of anak sendiri. Aku bukan tak lampirkan bukti Abah sakit. Aku print surat dialisis Abah, IC Abah, kad OKU Abah. Semua aku bagi, tapi tak dapat juga. Polis pun cakap, "Awak tak boleh rentas negeri lah dik. Bukti tak cukup kukuh." Lepas tu aku call Abah. Aku kata, "Abah, sorry tak dapat balik kampung minggu ni. Tak dapat hantar Abah pergi hospital. Polis tak bagi." Abah merajuk. Abah kata sukatilah. Aku sedih sebab Abah merajuk untuk benda yang bukan salah aku. Dan akhir sekali, aku tak dapat jumpa pun Abah sampailah akhir hayat dia. Betul orang cakap, zaman sekarang ni nak jumpa mak ayah walau mereka sakit pun tak boleh. Dah meninggal baru dapat jumpa. Dapatlah aku jumpa Abah yang dah kaku, yang roh dah terpisah dari jasad, yang tak mampu bercakap dan bergelak ketawa lagi, yang dibalut dengan kain serba putih dari hujung kaki hingga hujung kepala. Memang aku tahu jodoh, ajal semua Allah dah tentukan. Cuma aku sedih sebab tak dapat nak ada dengan ayah di saat-saat akhir dia. It would be a different if I met him last week. Tak adalah aku rasa macam ni sangat. Korang nampak tak? Betul. Memang banyak faktor yang mempengaruhi hal ni dan aku pun tak salahkan 100% kepada pihak berkuasa. Kalau ada mangkak sebelum ni yang tipu polis, katanya ada urusan kerja tapi pergi honeymoon. Kalau ada Kayangan yang rentas negeri semata-mata nak hantar kereta untuk mak dan ayah dorang. Ada Baral yang share surat rentas negeri yang belum bertulis tapi dah pun design dan di-approve oleh ketua polis. Benda-benda tu semua yang buatkan netizen bengang. Agaknya macam mana polis nak bertolak ansur? Macam mana polis nak clarify yang Puan Aida ni cakap benda yang betul ataupun tak? Tadi aku cakap kata aku tak salahkan polis 100% dalam hal ni, betul tak? Adalah sekelumit dalam 10% macam tu perasaan sakit hati dan juga rasa nak maki polis yang berurusan dengan Puan Aida ni. Bukan apa, takkan kau tak ada empathy. Aku yakin yang kau ada family, dan kalau kata family kau pun ada masalah berhadapan dengan situasi yang sukar, aku yakin kau pun akan usaha untuk rentas negeri juga untuk balik. Isu ni buatkan aku teringat satu perkara yang pernah terjadi dekat abang aku. Abang aku minta untuk keluarkan simpanan KWSP dan juga minta sumbangan zakat untuk beli tong oksigen, memandangkan dia ada masalah paru-paru. Butiran-butiran sepatutnya dah bagi, surat sokongan doktor dah bagi, kad OKU pun dah bagi, dan korang tahu tak apa feedback daripada wakil zakat dan juga KWSP? Awak masih sihat, awak
masih sihat. Abang aku tu nak cari kerja pun payah sebabnya dia perlukan alat bantuan pernafasan. Mana pula sempat nak cari duit, nak simpan duit untuk beli tong oksigen. Nak beli ubat gigi sendiri pun berkira. Itulah kisah yang terjadi sebelum adanya kerja-kerja online macam GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Pada aku, isu macam ni mungkin takkan timbul kalau kata ada golongan yang korang faham-faham lah yang mana satu kan. Tak salah gunakan privilege mereka dan yang paling penting, tak menggunakan kuasa tahap dewa mereka dan menunjuk dekat media sosial. Kau nampak tak kesan atas benda bodoh yang kau buat? Cik, aku marah macam golongan kayangan, tengok je video aku. Banyak benda sebenarnya yang aku nak sembang pasal hal ni, tapi aku highlight benda yang penting saja. Aku tahu korang pun ada beratus poin yang korang nak cakap pasal hal ni. Tapi yang penting sekarang ni, mungkin sewaktu hidup, nama arwah tak dikenali. Tapi mungkin disebabkan banyak kebaikan yang dilakukan arwah sewaktu hidup yang membuatkan nama dan kisahnya dikenali dan juga diketahui rakyat Malaysia. Jadi, kita ambil kesempatan ni untuk kita sedekahkan Al-Fatihah dan juga kita doakan yang terbaik untuk Allahyarham Nasir bin Nordin. Semoga arwah tenang di sana. Dan akhir kata pepantun, bukan niat nak provokasi. Adil saksama, itu kami cari. Rakyat muntah dengan SOP. Bukan benci, tapi sakit hati. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe, okay? So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum.